Hey korang semua, apa khabar? Nama aku Roni. Selamat datang ke channel YouTube aku The Chronist. Dalam video kali ini, aku nak ajak korang semua jom jadi YouTubers. Korang tidak perlu kaya untuk memiliki channel YouTube, tapi korang mungkin boleh jadi kaya dengan memiliki channel YouTube. Sebelum aku bawa korang pergi ke tajuk video kali ini, macam biasa, aku mohon korang untuk subscribe channel aku, like video ni, tinggalkan korang punya soalan, cadangan atau apa-apa saja buah pandangan kat ruangan komen di bawah. Dan jangan lupa share. Kita jumpa selepas ni. Assalamualaikum dan salam sejahtera korang semua. Semenjak PKP hari itu, semakin ramai YouTubers baru yang muncul bagaikan cendawan tumbuh di musim hujan kan? Aku pun tak ketinggalan juga buat video untuk channel YouTube semasa musim PKP ni. Mula-mula hari itu aku rasa macam main-main je rakam video ni. Tapi kemudian aku rasa macam best pula buat video. Lepas tu belajar edit, potong sana, potong sini, tambah lagu background sikit. Bila dah siap dan tonton, rasa seronok pula. Kemudian rasa nak buat lagi kan. Jadi aku fikir apa salahnya aku teruskan buat video-video yang aku suka dan share dengan orang lain di channel aku. Tak salah pun kalau nak ada channel sendiri. Malah aku nak galakkan kita semua sama-sama curahkan kreativiti yang kita ada di channel YouTube masing-masing. Tak kira apa saja bidang yang korang ceburi, sama ada korang ni penyanyi ke, ahli muzik, driver grab car, jurujual kereta atau produk penapis air, mahupun suri rumah sepenuh masa. Korang boleh je mula merakam video tentang kerjaya korang atau apa saja tajuk yang korang suka dan share di channel YouTube korang. Kenapa ramai orang berlumba-lumba membuat channel YouTube? Ada untung ke? Boleh buat duit? Jawapannya ya. Memang korang boleh buat duit dengan channel YouTube asalkan korang mematuhi polisi yang ditetapkan. Macam mana nak buat duit dengan channel YouTube? Aku terangkan sedikit aja Apabila channel korang dah dapat 1000 subscribers ataupun pelanggan dan punya 4000 jam tontonan dalam masa 12 bulan, maka korang boleh memohon untuk menyertai YouTube Partner Program ataupun YPP. Bila korang dah berjaya menyertai YPP, korang boleh mula buat duit dengan pelbagai cara dan salah satu darinya ialah melalui ads. YouTube akan benarkan AdSense untuk meletakkan iklan-iklan di video korang. Iklan-iklan yang ditonton oleh subscriber dan traffic yang masuk ke channel korang akan dibayar oleh Google AdSense. Yang ni aku tak boleh nak cerita panjang lebar lah sebab channel aku pun belum monetize lagi kan. Setakat ni masa video ni dibuat, aku cuma ada 200 lebih subscriber je. Aku nak bagi contoh channel YouTube yang berjaya dan popular masa PKP ni. Ini ialah channel Sugu Pavitra. Puan Sugu ni seorang rakyat Malaysia dari kaum India yang fasih berbahasa Melayu. Beliau hanya buat video-video masakan dalam bahasa Melayu dan muat naik ke channel YouTube beliau. Video-video Puan Sugu mendapat tontonan ramai rakyat Malaysia berbilang kaum. Sehinggakan Perdana Menteri pun kagum dan berikan galakan serta hadiah buat beliau. Setakat hari ini, channel beliau sudah mempunyai lebih daripada 600,000 subscribers. Korang bayangkanlah berapa banyak iklan yang ditonton di channel beliau sehingga beliau mampu buat duit dari video-video masakan yang dia muat naik. Jadi kalau korang nak buat duit dengan YouTube, bermulalah dari sekarang. Kumpul subscriber ataupun pelanggan-pelanggan korang dari 0 hingga ke 1000 orang yang pertama. Dapatkan jam tontonan dari 0 hingga ke 4000 jam dalam masa 12 bulan. Jadikan dua matlamat utama ni sebagai cabaran dan motivasi buat korang untuk hasilkan video-video yang mampu menarik orang ramai menjadi pelanggan channel korang. Bagaimana nak bermula? Okey, sekarang aku berikan 9 langkah untuk bermula ya. Yang pertama, bermulalah dengan apa yang korang ada. Korang tak perlukan alatan yang canggih-canggih pun untuk buat video. Kamera yang mahal-mahal, set lighting dan mikrofon yang berjenama, semua tu tak perlu sebenarnya. Cukup sekadar gunakan handphone yang korang ada untuk mula buat video. Kebanyakan handphone yang ada di pasaran sekarang pun mempunyai kamera yang boleh merakam video dengan baik. Aku masa mula-mula buat video dulu pun hanya guna kamera handphone je. Tak perlu ada kamera DSLR pun. Rakam suara pula guna mic dari earphone yang dapat free masa beli handphone tu kan. Dan lighting pula, aku guna cahaya dari luar je. Aku banyak syuting di luar rumah dan di dalam kereta. Dalam rumah aku tak ada set lighting, cuma ada lampu ceiling ni aja. Namun dari masa ke semasa, korang boleh belajar untuk baiki kualiti gambar video dan audio korang
dengan belajar dari YouTuber-YouTuber yang dah berjaya. Pelan-pelan kayu, upgrade sedikit demi sedikit, okey? Yang kedua, perkara paling penting yang korang kena ada untuk buat video ialah konten ataupun isi kandungan video tu sendiri. Konten adalah yang paling mustahak. Korang kena pilih konten yang sesuai dengan diri korang, pilih tajuk yang korang minat dan tahu untuk bercerita dengan panjang lebar. Kalau tak tahu pun belajarlah dan buat research. Jangan pula tak tahu tapi buat-buat tahu. Yang itu nama dia memandai-mandai. Berbeza orang pandai dengan memandai-mandai. Zaman sekarang ni bukan susah pun nak buat research. Encik Google kan ada. Korang boleh guna search engine untuk cari tajuk konten korang. Kalau mahukan view yang tinggi, carilah tajuk yang popular dan korang boleh bercerita tentang tajuk tu. Contohnya macam sekarang ni tengah musim durian kan. Korang buatlah cerita tentang tempat beli durian yang murah, perbezaan rasa antara jenis-jenis durian, perbezaan harga jenis durian dan macam-macam lah yang berkaitan dengan durian kan. Itu contoh lah. Korang boleh buat brainstorm, senaraikan 100 tajuk konten yang korang suka dan kemudian senarai pendekkan kepada 10 tajuk yang paling korang suka untuk bermula. Langkah yang ketiga, korang kena kenal pasti siapa yang akan menonton video korang. Korang kena tanya soalan-soalan ni kepada diri sendiri sebelum buat konten ya. Kenapa orang lain perlu menonton video korang? Apakah yang mereka akan dapat bila menonton video korang? Adakah video-video korang punya ilmu yang bermanfaat dan boleh dikongsikan kepada ramai orang kat luar sana? Adakah video-video korang boleh membuatkan ramai orang terhibur atau rasa gembira bila menonton? Korang kena jawab soalan-soalan ni dengan jujur dan ikhlas dalam hati korang. Jika korang rasa jawapannya ya, maka teruskanlah. Bagi aku, buat video ni macam buat filem juga. Aku pernah terbaca tentang Allahyarham P. Ramlee. Dia buat filem-filem komedi seperti Bujang Lapuk, Tiga Abdul, Madu 3, Doremi dan banyak lagi filem-filem yang dia buat untuk menghiburkan orang ramai. Orang ramai datang ke panggung wayang, bayar duit untuk menonton filem. Mestilah nak rasa happy kan? Jadi kenapa kita perlu kecewakan penonton dengan filem-filem yang tak happy? Langkah yang keempat, mula merakam video. Bila korang dah ada tajuk dan target penonton, maka korang dah ready untuk shoot atau rakam video. Memang susah bagi yang baru nak bermula untuk bercakap depan kamera. Jadi sebaik-baiknya, bagi yang baru bermula tu, tulislah skrip. Nanti makin lama, korang akan mula rasa selesa untuk bercakap depan kamera. Sebab dah jadi biasa, korang pun kena selalu berlatih untuk bercakap depan kamera. Dan jadilah diri sendiri supaya nampak natural. Bagi korang yang dah memang peramah dan pandai bercakap, aku rasa tak payah tulis skrip pun dah boleh jalan kan? Aku sendiri pun tengok tajuk juga. Ada yang spontan dan kadang-kadang ada juga yang aku tulis sebelum aku rakam. Macam tajuk video ni. Yang penting jalan cerita video tu dah tergambar dalam kepala otak aku sebelum shoot. Jadi dia akan memudahkan aku juga nanti masa nak edit video tu. Semasa rakam video, korang kena biasakan rakam video dalam format 16:9 ya. Ataupun rakam secara melintang dan bukannya menegak. Macam ni. Ya. Dan bukan macam ni ya. Ini supaya video korang nampak luas dan tak nampak sempit. Kalau nak buat video untuk FB atau Insta, mungkin sesuai lah guna format yang menegak macam ni. Tapi kalau untuk channel YouTube, tak sesuai ya. Korang bayangkan pergi ke pawagam untuk menonton wayang dengan skrin yang luas, tapi tiba-tiba gambar dia jadi kecil dan sempit. Ada ruang kosong kat kiri kanan ni kan, gelap pula tu. Nampak sempit Jadi biasakan rakam video dengan format melintang macam ni. Langkah kelima, edit atau sunting video korang. Selepas siap syuting, korang dah boleh edit video korang Kalau ikut cara aku, video ni kena ada 3 bahagian utama. Mula-mula kena ada introduction ataupun pengenalan. Kemudian isi kandungannya atau konten. Dan last sekali outro ataupun penutup. Korang boleh potong mana-mana bahagian yang korang tak suka. Kemudian cantumkan dengan footage-footage yang korang dah rakam supaya jadi tersusun. Seelok-eloknya, suntinglah video korang supaya berdurasi lebih kurang 10 minit. Ini supaya channel korang boleh mendapat jam tontonan yang lebih banyak dan cepat berbanding video-video yang berdurasi 3 minit. Korang kena ingat, korang kena dapatkan 4,000 jam tontonan dalam masa 12 bulan. Korang boleh pilih untuk guna macam-macam apps yang ada kat Play Store untuk edit video Yang percuma pun ada. Contohnya macam KineMaster. Dan kalau nak yang baik sikit, tak ada watermark, korang kenalah keluarkan duit. Download apps yang berbayar. Macam aku biasa guna apps Power Director Premium. Kena bayar RM20.99 sebulan. Dia dah tak ada watermark dan apps ni boleh edit video yang beresolusi tinggi, Ultra HD ataupun 4K. Masa edit video ni, korang boleh masukkan footage, gambar-gambar
lagu-lagu dan sound effect untuk video korang. Ikut korang punya kreativiti masing-masing lah kan. Kena berhati-hati juga masa nak masukkan footage atau lagu, supaya tak ambil footage atau lagu yang ada hak cipta. Mana tahu nanti video korang meletup dan viral, dapat berjuta view tapi kena copyright claim. Sia-sia nanti video korang letak iklan tapi tak dapat duit. Jadi untuk dapatkan lagu backing track yang free copyright, korang boleh pergi ke YouTube Studio versi desktop, kemudian pergi ke audio library, dan di situ ada beribu lagu yang free copyright dan korang boleh muat turun secara percuma. Untuk belajar cara edit video pula, korang boleh search aja dekat YouTube cara-cara untuk edit video menggunakan apps yang korang pakai. Aku rasa ada beratus video kat YouTube yang mengajar cara-cara untuk edit video. Aku sendiri pun berguru kat YouTube juga. Langkah ke-6, cipta channel YouTube korang. Untuk buat channel YouTube, korang kena ada akaun Gmail. Cara untuk cipta akaun Gmail, korang boleh Google ya. Ikut je step by step dengan mudah. Selepas cipta akaun Gmail, korang boleh buka aplikasi YouTube dan sign in dengan menggunakan akaun Gmail yang korang dah cipta tadi. Bila dah sign in, korang bolehlah letak banner dekat channel korang supaya nampak profesional sikit kan. Kemudian korang boleh mula untuk muat naik video yang korang dah siap edit tadi. Langkah ke-7, cipta thumbnail untuk video korang. Buatlah thumbnail yang mengandungi kata-kata yang berkaitan dengan tajuk video korang. Thumbnail sangat penting bagi menarik trafik untuk klik korang punya video. Cara-cara untuk buat thumbnail ni juga korang boleh search di YouTube ya. Ada banyak sekali video tutorial tentang cara-cara untuk buat thumbnail. Langkah ke-8, korang kena promosikan atau hebahkan kewujudan channel YouTube korang kepada seramai orang yang boleh. Korang copy link video yang sudah siap dimuat naik tadi dan share ke media sosial yang lain seperti Facebook, WhatsApp, Telegram, Instagram, Twitter dan sebagainya. Kumpullah seramai mana subscribers yang korang mampu dan mesti berinteraksi dengan penonton korang untuk minta komen, like dan share video-video korang. Langkah ke-9, terus konsisten untuk buat video-video yang seterusnya. Sekurang-kurangnya, buatlah satu video setiap minggu. Jadikan buat video ni sebagai satu hobi. Nak buat tiap-tiap hari pun boleh kalau ada masa kan. Namun, korang kena pastikan yang video tu ada kualiti lah. Pastikan kualiti melebihi kuantiti. Kalau buat video banyak-banyak pun tak ada orang nak tengok, buat apa kan? Okey, itu aja 9 langkah yang aku mahu kongsikan untuk korang bermula menjadi YouTuber. Sebelum aku tutup video ni, aku ada sharekan satu link dekat ruangan description kat bawah. Korang boleh dapatkan e-book Jom Jadi YouTuber melalui link ni. Buku ni adalah hasil tulisan saudara Amar. Beliau ialah seorang yang multi-talented dan juga seorang online marketer yang terkenal di negara kita. Ada banyak tip-tip yang berguna dalam e-book ini untuk korang jadikan panduan dalam menjadi seorang YouTuber yang berjaya. Sekian saja video kali ini. Aku harap korang dapat ilmu daripada video ni. Jom kita sama-sama usaha jadi YouTubers. Jom kita kejar target untuk dapatkan 1000 subscribers yang pertama dan dapatkan 4000 jam tontonan dalam masa 12 bulan. Dan kita boleh dapat income macam segupa Fitra. Korang jangan lupa subscribe channel The Chronist, like video ni, share kat sosial media korang dan tinggalkan korang punya komen ya. Semoga berjumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye.